Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Hari ini bertemankan saya Eliza Isham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita harap mereka di rumah Eliza sentiasa sihat dan ceria untuk meneruskan segala apa yang dirancangkan. Dan seperti biasa kami berdua akan temankan anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung menggunakan telefon pintar sahaja di mana saja anda berada. Baiklah, kami ada berita baik nak beritahu kepada penonton. Kami masih lagi ada Suka Tune Giveaway Contest. Dan hadiahnya adalah Tekno Mobile dan juga earbud akan diberikan secara percuma setiap minggu. Jadi cara nak dapatkan mudah sahaja. Jadi rakamkan video cover lagu dari carta Suka Tune. Tak kisah mana-mana lagu dan postkan di Instagram dan juga TikTok anda. Yang paling penting jangan lupa tag My Suka TV, hashtag Suka TV, hashtag Suka sangat. Dan paling penting akaun anda tu jangan private sebab sebenarnya kami nak cari. Jangan cubalah kita ucap kepada mereka. Betul tu. Okey, memandangkan semalam Eliza kita baru saja menyambut Maulidur Rasul. Jadi dalam segmen ini kita nak kongsikan sesuatu untuk penonton di rumah. Antara hikmah menyambut Maulud Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam semua dalam segmen Warta Ilmu. Jadi banyak kebaikannya sebenarnya. Dan yang pertama sekali untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baginda adalah contoh insan yang penuh teladan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai rahmat dari alam semesta. Seperti yang dipetik dari Jalaluddin As-Suyuti dalam Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW di waktu kelahirannya. Dan seterusnya Eliza dia mengajar kita untuk perbanyakkan lagi selawat kepada Nabi Muhammad. Maulud Nabi tentunya dia menjadikan momentum untuk kita nak mengiringkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hikmahnya Eliza untuk umat Islam akan terdorong mengamalkan selawat dalam kehidupan seharian dengan harapan mendapat syafaat Nabi, kerana ada satu petikan hadis, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hal orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Betul tu. Jadi yang ketiganya adalah untuk membantu kita semua untuk meningkatkan rasa syukur, Derina. Masih memetik dari Jalaluddin As-Suyuti dalam Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, hikmah Maulud Nabi pada Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah mempunyai banyak kebaikannya dan salah satunya adalah saat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan berbagai macam bentuk pepohon tepatnya pada Isnin. Dan begitu juga hari tersebut mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Pencipta yang telah menyediakan rezeki sebagai asupan menyenangkan hati manusia. Banyak hikmah dekat situ Eliza. Betul. Dan seterusnya selalunya kita sering meraihkan Mahal Hijrah, meraihkan hari Aidilfitri, hari Adha. Tapi sebenarnya Maulud Nabi ini adalah merayakan dengan kegembiraan atas kehadiran sosok yang mulia dan sempurna iaitu Rasulullah SAW. Iaitu kita boleh anggaplah hari mulia dengan penuh kegembiraan. Ada juga petikan daripada hadis, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah dalam hadis Al-Ahzab ayat 21. Betul tu. Dan yang terakhir kita nak kongsikan adalah untuk kita semua meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan cara mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran boleh dijadikan panduan untuk menyempurnakan Islam.
Hal ini kerana misi Nabi Muhammad SAW adalah mengikut semua ajaran Al-Quran dan sunnah yang diterapkan untuk menjalani kehidupan seharian. Jadi, oleh kerana itu, hikmah Maulud Nabi di sini mengajak kita sebagai umatnya supaya meneruskan perjuangan Nabi sekaligus menambah rasa keimanan dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendekatkan diri kita untuk menghargai lagi perjuangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana dahulunya susah, Eliza, dan sekarang kita sebagai umat Islam kena sentiasa bersyukur yang adanya pada kita hari ini kerana Nabi Rasulullah SAW. Betul. Saya teringat masa zaman kecil-kecil dulu, cikgu saya selalu pesan betapa besarnya perjuangan Nabi dilempar dengan tai unta, batu bata dan sebagainya. Nabi Muhammad masih lagi meneruskan ajaran Al-Quran dan sampai kepada kita. Jadi saya pun nak tanyalah Derina kan, sebab kampung awak di sini, kampung saya di Johor. Jauh pula. Jauh pula nak pergi sebab hari ni kita kerja. Jadi saya nak tanya, macam mana sambutan Maulid Rasul pada tahun ini dekat tempat awak, Derina? Alhamdulillah, saya berkesempatan, Eliza, untuk hadir pada majlis Maulid Rasul semalam. Memang sambutan yang agak menggalakkan daripada umat Islam sendiri di kawasan rumah saya sendiri. Dekat mana tu? Di Ampang Jaya. Ampang Jaya. Perarakan pada awalnya kami mengadakan perarakan dari taman ke taman bersama dengan jiran-jiran tetangga sehingga ke masjid itu sendiri. Kami baca Yasin, solat hajat dan juga mengamalkan Asmaul Husnah lah. So rasa macam silaturahim makin rapat. Betul. Dan juga memperbanyakkan pahala dan juga kita memperingati Nabi Muhammad SAW sendiri. Sebab saya tengok pun di social media pun ramai rakan-rakan artis kita yang terlibat. Macam contohnya saya tengok Puan Irma Fatimah sendiri kan, dia adakan perarakan majlis ilmu di KLCC dan sebagainya, dihadiri oleh Heliza Helmi, Datuk Umi Aida dan sebagainya. Jadi inilah yang kita mahukan. Kita mesti bukan sahaja kita menyambut hari-hari perayaan yang lain, tapi Maulid Rasul ni pula kita kena dan kita wajib untuk bagi lagi meriah sebab ini adalah hari yang mulia yang penuh dengan kebahagiaan. Dan di kesempatan ini juga, Eliza, kami daripada Hawa ingin mengucapkan salam Maulid Rasul kepada semua umat Islam 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Sama-samalah kita meraihkan hari yang mulia ini. Tapi sebelum kita nak berehat, Liza, saya ada satu soalan. Tadi awak tanya saya, saya nak tanya awak balik. Baiklah, boleh silakan. Pernah tak dengar kebaikan habatus sauda dan juga minyak zaitun? Wah, habatus sauda ni adalah habatus sauda dan minyak zaitun merupakan makanan sunnah yang tinggi khasiatnya. Betul tak, Derina? Betul. Daripada turun-temurun kita tahu macam mana dia punya kebaikannya, dan ada orang kata penawar segala penyakit. Betul. Saya nak share kepada anda juga, gabungan habatus sauda dan minyak zaitun ini merupakan antara makanan sunnah yang sangat tinggi khasiatnya, dan penggunaan minyak zaitun dalam masakan ataupun makanan dapat membantu untuk mengurangkan kolesterol yang tidak baik. Wow, jadi macam mana kita nak dapatkan habatus sauda dan juga minyak zaitun ni, Derina? Tapi kali ini kami jadikan dalam bentuk kapsul. Jadi senang nak makan? Ya, lain sikit. Jadi kami sediakan satu untuk anda. Jom kita lihat VT ini dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Jadi selamat kembali dan kita masih lagi dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Jadi baru-baru ni kan, kalau anda lihat di social media Derina, minggu lepas dia ada pakai baju yang litlap. Betul tak? Memang kena pakai. Memang kena pakai. Nak sebab lawan. apa? Sebab baru-baru ni tim kami ada menghadirkan diri ke Ratu DH Titanium Beauty 2023 yang bertempat di The Rumah Hotel and Residence Kuala Lumpur. Jadi nak tahu betapa glamournya Derina hari itu dan juga peserta-peserta Ratu DH kita, jom kita saksikan VT ini.
Kecantikan ni tak kisah umur kita berapa pun sebenarnya, Derina. Betul tak? Tak kisahlah kita dah jadi lawyer ke, doktor ke. Bila kita nak me time, kita nak event-event macam ni sangat membantu. Jadi saya rasa mak-mak di luar sana yang suri rumah tu bolehlah ambil satu hari me time, berhias cantik-cantik, pergilah keluar berjalan. Betul tak, Derina? Bagus idea Jacqueline ni. Betul, saya pun setuju. Memperkasakan wanita sendiri. Ada juga di kalangan mereka yang berumur 60 tahun. 60 Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Awak bercerita tentang waktu sekolah. Saya nak cerita tentang waktu dah berkahwin. Okey. Bila ada masalah rumah tangga, mestilah kita perlu menghadiri kaunseling. Tapi persepsi masyarakat kata, pergi kaunseling ada masalah rumah tangga lah tu, nak cerai lah tu. Allah. Lain pula ceritanya. Stigma tu masih lagi berlaku. Ya, betul. Jadi untuk penerangan dalam tajuk kita hari ini, stigma dalam kaunseling, kita bersama dengan Mr. Al-Mahdi Hussein, seorang kaunselor yang akan membincangkan dan menerangkan lagi banyak apa itu kaunseling sebenarnya dan stigma ni semua, adakah kita boleh hapus ataupun stigma ni betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami pun sihat. Nak tanya. Jawab sendiri. Okey, Mr. Untuk memulai ini boleh terangkan sikit apa yang dimaksudkan dengan stigma kaunseling dan mengapa ia merupakan isu yang penting untuk bidang kaunseling, khususnya Mr. Al sendiri seorang kaunselor. Baik, pertama sekali terima kasih lagi menjemput Mr. Al di Suka TV dan juga kita ucapkan selamat menyambut Maulidul Rasul. Betul kan? Dan alhamdulillah saya dengar semuanya sihat dan bagus-bagus. Betul, alhamdulillah. Okey, kita berbalik macam tadi Al kata orang pergi jumpa dengan kaunselor nanti orang akan takut akan bermasalah. Pada asasnya Rina, kita kena faham yang orang labelkan kepada orang yang ada masalah kesihatan mental. Dia dipanggil label yang negatif. Betul. Jadi persepsi yang negatif ni telah berlarutan sampai ke kaunseling. Maknanya mereka merasakan bahawa pada mulanya orang-orang yang ada masalah kesihatan mental ni mereka kata diorang ni patut diasingkan. Mereka ni membahaya, diorang ni gila. Sebab orang tak faham. Lepas tu bila mereka berjumpa dengan kaunselor, orang kata tu ada masalah lah tu, aku tak nak jumpa kaunselor sebab kalau aku jumpa kaunselor nanti orang kata aku gila. Inilah dia stigma yang sangat negatif yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Betul. Sebab saya setuju Dina, sebab kadang-kadang memang zaman sekarang ni pun Mr. Al, walaupun kita dah teknologi maju, betul tak? Kita dah pemikiran kita sepatutnya makin cerdik lah. Tapi sekarang ni stigma ni masih berlaku lagi. Jadi Mr. Al, saya nak tanya, apa sebenarnya punca stigma ni masih lagi berlarutan sampai zaman teknologi sekarang pun orang masih lagi berpersepsi begitu. Betul. Sebab kita kena faham yang pada asasnya ramai orang yang dia tidak faham tentang perkhidmatan kaunseling. Sebenarnya kerajaan dah membuat satu apa kita panggil inisiatif yang baiklah dekat sekolah-sekolah kita tengok utamanya memang pelajar-pelajar boleh jumpa kaunselor kan dan kita ada macam LPPKN, Lembaga Penduduk dan Keluarga Negara. Ada banyak. Betul. Tapi ramai orang dia tak faham peranan kaunselor tu. Jadi dia dengar cerita orang. Jadi orang akan bagi tahu yang tak payah jumpa kaunselor. Saat lagi dia nasihatkan kau pun lagi teruk masalah. Sebenarnya salah. Banyak persepsi-persepsi yang telah dimomokkan oleh orang. Terutamanya stigma individu sebab dia pernah mengalami satu masalah dengan kaunselor sebelum ni, mungkin kat sekolah dulu dia terjumpa dengan kaunselor yang salah. Kaunselor pun manusia juga, Rina, kan. Jadi dia rasa dia tak patut cerita kepada kaunselor. Jadi bila keadaan ni berlaku, dia telah mempengaruhi ramai orang. Tapi sebenarnya yang Mr. Al selalu lihat, mereka tak faham tentang apakah peranan kaunselor. Betul. Mungkin pada zaman saya juga, Eliza, ada juga berlaku persepsi yang mereka tak nak datang, tak nak masuk langsung bilik kaunseling. Sampai kan cikgu kaunseling kata, datanglah jumpa saya sampai macam tu sekali, Eliza. Saya setuju sebab kalau di sekolah memang adalah satu dua kerat kaunselor yang mungkin bukan berdaftar. Yang pertama sekali kaunselor mesti berdaftar dan berlesen di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Okey, macam Mr. Al memang kena tanyalah apa nombor perakuan kalau you kata you kaunselor.
Ni tak ada, dia tak berdaftar. Jadi dia main pakal harung je jadi kaunselor. Lepas tu dia cerita kat cikgu-cikgu. Bila dia cerita kat cikgu, cikgu pula perli kat dalam kelas. Ini memalukan pelajar tu dan tak sepatutnya berlaku sebab kita ada etika kerahsiaan yang telah ditetapkan dalam kod kaunselor sebenarnya. Jadi mungkin pernah berlaku itulah menyebabkan mereka trauma untuk diorang kongsi trauma. masalah dengan kaunselor. Tapi apa sebenarnya stereotip umum yang berkaitan dengan orang yang menerima kaunseling ini dan bagaimana stereotip ini boleh merosakkan proses kaunseling itu sendiri? Contohnya kita boleh lihat beberapa mitos. Satu, mereka kata sekiranya aku berjumpa dengan kaunselor itu menandakan aku lemah. Betul. Itu pun selalu saya dengar. Yang kedua, kalau kita jumpa dengan kaunselor, maknanya kita ni orang-orang yang gagal dalam kehidupan. Ini mitos, sebenarnya tak betul. Yang ketiga, misal boleh tengok kaunselor ni boleh baca pemikiran orang. Jadi tak nak jumpa dengan kaunselor lagi dia boleh baca. Dia boleh. Mana ada, tak ada. Misal dah lama 20 tahun jadi kaunselor tak boleh baca pemikiran orang. Oh, ada juga Ada. Okay. Jadi dia tak nak berjumpa dengan kaunselor disebabkan oleh mitos-mitos yang telah dimomokkan pada mereka. Itu yang menyebabkan diorang rasa macam kalau diorang jumpa ni mesti orang akan tahu. Yang paling besar sekali sebenarnya orang banyak buat kajian menunjukkan dulu 67%, sekarang ni dah bagus sikitlah, orang dah kurang, orang dah faham sikit lepas pandemik kan. Tapi yang paling tinggi sekali diorang malu. Terutamanya lelaki peratus paling tinggi malu berjumpa kaunselor berbanding perempuan. Jadi Mr. A, saya tertarik. Cakap pasal lelaki ni, kita pun tertarik lah sikit kan. Kenapa lelaki ni mungkin lebih malu peratusannya untuk jumpa kaunselor, mereka lebih malu? Adakah sebab ego mereka ataupun status mereka sendiri sebagai seorang lelaki itu? Ataupun orang sekeliling kata tak payahlah. Ataupun tak gentle. Betul. Keluar. Misal sendiri bagi pihak lelaki kan. Tapi misal mengikut kajian lah. Dia mengatakan bahawa kenapa orang lelaki stigma mereka lebih persepsi yang terlalu negatif pada kaunseling ini berbanding dengan perempuan adalah sebabnya berlawanan dengan maskulin mereka. Orang lelaki lebih rasa mereka ni boleh selesaikan masalah tu sendiri. Tetapi sebenarnya misalnya cerita sikit ada satu ustaz dia memang kuatlah, dia pun warak dia kata saya ni ustaz selalu sembahyang tahajud, selalu tiba-tiba dia kena depression. Jadi dia kata saya tak faham Mr. Al, kenapa saya ustaz saya sembahyang duha, saya sembahyang tahajud tapi saya kena depression. Dia tak faham yang depression tu boleh kena walaupun kau imam walaupun kau ustaz, siapa saja. Jadi lelaki tu dia rasa dia maskulin, dia tak sepatutnya cerita-cerita masalah pada orang. Biar aku selesaikan masalah. Ego. Jadi ramai di rumah kita panggil di Tanjung Rambutan tu, rumah bahagia kan. Saya pernah pergi bagi talk juga di situ dan peratusan guru lelaki tinggi dibuat gila. Mungkin tekanan, depression. Itulah beza lelaki wanita. Mungkin wanita tu hati dia lembut yang selalu nak mengadu. Dia mengadu je. Itu yang kita pula suka rant. Jadi macam nak bercerita tu akan lepas semua. Betul. Jadi tapi takut juga Mr. Al sebab apabila daripada tekanan kita tak nak buka, kita tak nak terima cara kaunseling itu sendiri, dia akan menyebabkan lebih teruk dan kesihatan mental dia lebih teruk dan membimbangkan sebab banyak pendam. Terutama budaya kita lah suka reserve. Kita sikit-sikit nak pendam, konon-konon kita boleh selesai. Sebenarnya bukan kita sakit jiwa, kita pergi jumpa kaunselor. Sebab kaunselor ni macam mungkin pemikiran-pemikiran kita yang tidak rasional boleh dirasionalkan, boleh buat perbincangan kan, boleh membimbing. Bukan semestinya bagi nasihat, kita tak bagi nasihat. Kadang-kadang orang tu sendiri boleh selesaikan masalah. Bila kita pendam itulah menjadi barah dalam diri kita. Jadi barah di dalam diri. Ya, betul. Okey, Mr. Saya nak tanyalah, adakah kaunseling ini jalan pertama ataupun jalan terakhir apabila kita ditimpa musibah dan kita nak memohon bantuan itu sendiri, tapi kita nak Mr. Al jawab lagi lah. Sebab kita nak berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini.
Masih lagi bersama kami dan program Buah Bicara Hawa, dan kami tahu anda tak sabar tertanya-tanya apa jawapan Miss Al. Jadi silakan Derina recap sikit. Kalau saya tanya tentang soalan bila kita nak merujuk dekat pakar kaunselor ini, adakah mereka ini jalan pertama ataupun jalan terakhir apabila kita ditimpa musibah, Miss Al? Sebenarnya dia bergantung kepada individu. Kalau individu tu dia memang boleh menyelesaikan masalah sendiri, go on lah. Tak ada masalah lah, sebab dia boleh selesai, dia mempunyai resilient ataupun daya tahan yang kuat untuk dia membimbing diri dia ke arah benda yang lebih bagus, teruskanlah, tak ada masalah. Tetapi kita pun melalui kajian. Jadi kajian mengatakan kalau pelajar sekolah kena buli, jangan duduk diam. Ya? Pergi jumpa dengan kaunselor. Sekurang-kurangnya bila kita share, kaunselor tahu siapa pembuli dan apa tindakan yang boleh dibuat dengan lebih bagus. Tapi kalau kita rasa, misal pernah masa misal di Universiti Petronas, ada pelajar yang pandai lah, ya? CGPA 3.9. Dia tanya dia tak percaya pada kaunselor. Ini stigma lah. Dia kata, jadi misal tanya kat dia, so kalau you tak percaya kepada kaunseling, kita nak gunakan metod ataupun kaedah apa kalau pelajar ada masalah? Itu dia diam. Kita tak suka kumpulan-kumpulan sampah yang tidak memberikan idea. If you're not part of the solution, you are part of pollution. Betul. Betul. Sebab itu, adakah itu lelaki? Seorang lelaki? Lelaki. Dia tak percaya pada kaunseling. Mungkin stigma zaman dulu masih lagi terjadi kot. Mungkin dia ada experience yang buruk masa sekolah mungkin. Sebab saya rasa kaunseling ni dia berkaitan dengan masalah. Bila kita dah curahkan trauma dan sebagainya, bila kita dah curahkan pada seseorang, bila seseorang tu breach kita punya trust, kita jadi macam I cannot believe this anymore. Betul tak, Mr. Al? Betul. Jadi macam mana pula dengan orang-orang yang di luar sana membuat duit? Saya ada jumpalah a few people yang dia buat pergi talk kan. Kita banyak talk sekarang, betul tak? Dia pergi talk, belajar pasal colour, brain colour dan sebagainya. Tapi bila sampai satu tahap, dia senang-senang je untuk minta ke orang, okey, bayar I $1,500, I boleh jadi kaunselor you. I adalah kaunselor. I boleh baca gerak tubuh you. I boleh baca apa yang you fikirkan. Jadi orang-orang yang sebegini tu macam mana, Mr. Al sebenarnya? Sebenarnya tak ada manusia yang boleh baca apa yang ada dalam pemikiran orang. Tak ada. Jangan cuba tertipu untuk scam. Jangan scam, ya? Jangan scam orang. Tak ada orang boleh baca apa yang... Boleh ke sekarang, apakah nombor yang ada dalam pemikiran Mr. Al? Alamak. Tak boleh kan? Kita tak boleh baca. Sama juga dengan kaunselor. Kita kena faham yang kita melihat kepada, misal pun dulu masa muda-muda, ketika Al dan Rina, kita pun charge murah-murah je bila buat session counselling. Bila kita dah lama dan pengalaman sesuai dengan, kita kena bagi penerangan lah. Kita charge banyak mana. Tapi pada misal tak logik untuk seorang kaunselor charge $1,500 1 jam, tak logik. Walaupun dia mengeluarkan ada beberapa terapi ataupun kaedah kan. Dia boleh namakan macam-macam terapi, tapi sebenarnya bila orang yang belajar dalam kaunseling tengok tu, dia dah tahu dah ini sebenarnya terapi cognitive behavior terapi saja. Lepas tu tukar-tukar macam tu. Jadi charge sampai beribu-ribu. Kalau bagi talk, macam misal pergi sampai ke Indonesia, Singapura bagi talk, macam kita buat EAP program, Employee Assistance Program. Kita akan buat satu pembimbing rakan sekerja. Jadi kita senang, memang kita bagi talk, jadi syarikat tu untunglah sebab dia pilih beberapa orang dan kita akan bagi talk kepada orang-orang tu, mereka akan jadi pembimbing rakan sekerja. Kalau ada siapa yang ada masalah mental, dia orang tu akan bantu. Tak perlulah nak panggil kaunselor kan. Misal dia buat banyak dekat Honda, Bank Islam, NGO institution. Tengok kalau dia orang jemput lah. Yalah, macam misalnya katakan tadi, kaunselor ini ada lesen tersendiri. Betul. So kalau dia berlaku sesuatu itu melanggar daripada etikanya. Okey, misal mungkin persepsi masyarakat dia melihat kaunselor ni berkarakter dia macam ni, suka bongkarkan rahsia dan sebagainya. Tapi apa yang kita perlu bagi tahu kepada mereka yang karakter kaunselor ini apa sebenarnya untuk mereka percaya? Sebenarnya kita kena faham yang mereka menggunakan beberapa M. Misal lupalah ada 5M ke 3M. Kaunselor membimbing, memulih, mengembangkan. Itu dia dipanggil. Mengembangkan to promote growth. To promote growth maksudnya kita nak orang tu daripada pemikiran dan kepercayaan yang tak rasional, dia datang cerita kat kita, orang kata kat dia lah, orang tak suka dia. Kita boleh
bawa dia kepada pemikiran-pemikiran yang rasional. Daripada benda-benda yang dia tak sedar, unconscious, kalau kita belajar segmen Freud, sampailah dia jadi conscious. Dia boleh share, betul? Sharing tu caring. Ya? Sebab tu kalau Mr. Al lihat di beberapa Instagram, banyak NGO buat, Rina. Dia orang buat high care, dia orang buat pembimbing rakan sebaya kan. Dan macam-macam, ada befriender. Tapi orang tak tahu. Boleh call. Sekarang ni antara sebab kenapa dia orang malu sebab masculine tadi, jadi kita tukar kepada online. Call je lah. Dah tak perlu datang Tak dah. perlu datang. Sebab malu kan, salah lagi orang tahu Tercalar kan, masculinity tu tercalar. Awak tu gagal dalam kehidupan. Jadi telefon tak ada masalah. Itulah kebaikan sekarang ni bila kita ada social media, Betul. gunakan dengan baik. Mr. buat video juga untuk counselling sebab Mr. faham ada ramai orang dia malu. nak jumpa dengan kaunselor. Boleh. Sebab itulah kita sebagai seorang kaunselor, Mr. sebagai kaunselor, kita pun sebagai penyampai di sini, kita nak masyarakat cakna sebenarnya tentang ilmu ni. Sebab jangan senang-senang upah orang 1,500 tapi jalannya tak tahu ke mana. Tak tahu kesahihannya. Jadi mungkin episod kali ini boleh menyumbang lagi banyak info kepada anda. Baiklah Mr. boleh tak Mr. terangkan kepada kami apakah pula pendekatan kaunseling yang paling sesuai untuk dikendalikan untuk tekanan dan juga kebimbangan. Ini adalah merupakan satu masalah yang semakin meruncing, masalah betul. kesihatan Saya pun mental. berbimbang macam-macam fikir. Anxiety terutama ramai tak faham. Mr. Al punya ahli keluarga pun ada kena, tapi dia kata pergi cek jantung tak ada apa-apa. Sebenarnya dia tak tahu, kita dah bagi tahu dah tu anxiety. Dia akan berdebar kan. Jadi dia tak percaya, okey. Kaedah yang kita patut gunakan adalah macam terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku tu kita boleh ubah. Macam contohnya kalau kita tengok kat Amerika, dia orang buat breathing technique. Ajar macam mana cara pernafasan yang betul bila dada bergelora. Boleh Mr. Betul. Itulah. Dada berombak, berpeluh-peluh. Lepas tu tak boleh tidur, tak lalu makan. Itu adalah simptom-simptom ke arah depression juga. Jadi kita boleh menggunakan kaedah terapi tingkah laku. Mr. suka juga macam rational emotive behavior therapy. Sebab kadang-kadang masalah orang yang dia jadi macam tu sebab cara dia berfikir. Cara berfikir. Betul, cara dia berfikir. So dia overthinking. Jadi kerja kita adalah untuk dispute pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Ada teknik dia lah, tu kena join Mr. Al. Join Mr. Al. Yelah, takkan susah senang. Takkan free jawab. Takkan free jawah. Pergilah Saya jumpa. yakin yang overthinking ni semuanya wanita. Ya, kebanyakannya wanita. Overthinking, sebab tu perlu ada terapi dalam diri. Betul, sebab peratus lelaki tak mau pamerkan kegelisahan mereka. Itu kita panggil anxiety, kegelisahan, keresahan mereka. Mungkin sebenarnya ramai ada juga. sebenarnya. Itu yang tiba-tiba ada kes bunuh diri. Betul. Sebab tak tahu kat mana arah untuk mereka tuju. Saya faham lelaki ni dia ada masculinity yang kena jaga. Tercalar ego dia kalau pergi. Tapi tak apa, Mr. Al tawarkan untuk call dan juga video call. Jadi tak ada siapa pun tahu. Lah maskulin dia nak melindungi wanita, tapi sebenarnya dia tidak dilindungi. Jadi dia kena dilindungi juga. Okey, Mr. Al, bagaimana stigma dalam kaunseling ini dapat mempengaruhi pengambilan bantuan psikologi dalam komuniti tertentu atau dalam kalangan golongan yang tertentu? Okey, kalau kita terlalu banyak label yang negatif kepada perkhidmatan yang kita cuba bawakan pendekatan yang baik, dia beri kesan kepada orang lain. Orang tidak akan mahu berjumpa dengan kaunselor lagi. Sebab itu kadang-kadang Mr. tak berapa setuju yang kaunselor-kaunselor kat sekolah minum dengan pelajar-pelajar di kantin. Cuba untuk itu dah korek rahsia betul, melanggar dah beberapa etika. Sebenarnya kita tak perlu macam tu. Dan ada juga di kalangan kaunselor yang tidak berdaftar ataupun tidak bertauliah, baru je jadi kaunselor, suka sangat bercerita dan juga suka nak dapatkan benda-benda yang rahsia daripada pelajar, dan benda tu menjadi satu thrill daripada mereka. Dia orang suka pula. Sebab dia orang kata, tengok pelajar tu nak kongsi pada aku walaupun dia pernah diperkosa, didera dan sebagainya. Dia jadi satu kebanggaan. Sebenarnya tak boleh. Kita kena pantau kaunselor-kaunselor ni sebab dia orang bukan saja menyelesaikan masalah peribadi, masalah kerjaya,
mungkin kan untuk kerja, untuk supaya pelajar pilih kerjaya yang lebih bagus, apa yang dia boleh bantu. Masalah immoral activity, Pribadi. betul, banyak masalah keluarga terutamanya. Ada yang macam ustaz tu, dia masalah dengan isteri dia. Jadi dekat tempat kerja masalah dengan bos pula. Itulah sampai membawa kepada hospital bahaya. Ya, jadi perlu ada gap di antara kaunselor dan juga pesakit sendiri. Okey, misal kita untuk segmen selepas ini kita akan bercakap tentang rumah tangga pula. Derina banyak soalan tapi kita kena berehat sebentar. Betul. Kita kembali selepas ini. Baiklah, kita masih lagi bersama Mr. Al dengan topik kita stigma dalam kaunseling. Okey, kalau tadi kita cakap panjang tentang sekolah. Tapi Sekolah, kehidupan. Ya, betul. Yang ni kita cakap tentang rumah tangga pula. Kita tahu persepsi masyarakat apabila satu rumah tangga itu merujuk dekat kaunselor. Katanya, nak cerai lah tu, sibuk, busy. Itu adalah benda pertama betul. kan, Itu yang Nina? menyebabkan suami isteri ni takut untuk pergi kaunseling dan berlakunya pergaduhan yang makin besar dan sebagainya. Bagaimana Mr. Al? Betul. Kita sebenarnya kita tak faham tentang perkhidmatan kaunseling tu kan. Kita ada kaunseling kekeluargaan. Even kalau kita ada masalah dalam satu rumah pun boleh buat kaunseling keluarga. Panggil je semua ahli keluarga tu untuk ya betul. ada juga. Tapi di Malaysia ni tak popular lah. Jadi macam contohnya Jabatan Agama Islam, mereka menawarkan perkhidmatan talian kaunseling dan kaunseling untuk suami isteri yang berantakan ataupun ada masalah. Betul tak? Yang berombak-ombak. Bukan kita cerita kita pergi kaunselor tu memang kita ni tak betul ke, memang kita jahat ke, kita nak tengok apa alternatif terbaik untuk kita selesaikan jalan rumah tangga kita. Sebab kita semua nak dapatkan juga nak cuba selamatkan rumah tangga kan. Tapi ramai orang dia tak nak. Jadi dia fikir macam pergi pun tak guna, nanti benda yang sama je dia kata. Jadi dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada orang lain. Orang cakap tak payahlah pergi yang sama je akhirnya bersudahannya. Betul. Okay, Mr. Al, jawapan kita hari ini banyak bagi info, betul tak? Betul. Jadi saya nak tanya apa peranan pendidikan dan juga kesedaran awam dalam mengurangkan stigma kaunseling yang menggalakkan perbincangan terbuka tentang kesihatan mental. Rasmi soalan. Ya, rasmi. Saya macam tiba-tiba baik tegak kan? sebenarnya. Walaupun rasmi soalan itu baik. Bisa nampak sangat berpendidikan tadi. Okey. Apa yang kita boleh buat adalah kempen-kempen. Okey. Betul? Kerajaan patut membuat program-program macam tadi misal kata, perlu diperbanyakkan program pembimbing rakan sekerja sebab ramai orang ada masalah mental di tempat kerja. Betul. Ramai. Dia tak tahan dengan bos dia, dia kena ada toksik kawan-kawan macam-macam. Jadi kita buat program pembimbing rakan sebaya juga untuk sekolah. Contoh. Jadi kerajaan perlu ada inisiatif tu untuk perkenalkan program tu. Buat banyak talk, buat panggil lagi kan kaunselor yang profesional untuk bagi galakkan. Jadi benda tu dapat membantu supaya meredakan stigma-stigma yang negatif tu. Ada sebenarnya tapi belum popular Tak lagi. popular, kurang. Jadi misal rasa dalam social media pun patut. Jadi banyakkan lagi kata sekiranya ada masalah emosi nak berkongsi, kita guna perkataan tu. Jadi bolehlah hubungi ini. Kita ada banyak befriender lah, talian sahabat lah, talian kasih lah, LPPK. Google lah. saja. Google saja. Okey. Sekarang ni kalau tak nak jumpa pun, Rina call je. Kau cerita je lah, dia dengar je. Dia jadi good listener. Daripada kita menangis sendirian di dalam bilik terkurung sepi. Di hujung busu katil, saya tambah sikit. Sebenarnya ada tapi belum tekankan lagi, belum popular lagi talian-talian haya inisiatif yang dikeluarkan oleh kerajaan sendiri. Tapi saya tanyalah, silakan. kita tanya cabaran hidup kita, Liza. Awak dah tanya dah cabaran hidup kita. kita. Tapi kita tanya cabaran oleh Mr. Al sendiri yang mungkin timbul dalam kaunseling berdasarkan budaya latar belakang pelanggan dan bagaimana apakah kaunseling ini dapat mengatasi cabaran-cabaran ini? Kita mungkin tak sedar yang 424,000 orang mengidap penyakit mental sekarang di Malaysia. 81% sekarang ni menerima bantuan psikososial. Dan kebanyakan pelajar 13% nak bunuh diri.
disebabkan oleh tekanan kehidupan. Jadi cabaran tu besar. Kalau kita tak membantu sekarang, okey katalah kita tak percaya pada kaunselor. So bagilah jalan. Apa jalan lain, betul tak? Jadi kalau dah ada satu perkhidmatan kaunseling yang bagus, kerajaan dah tetapkan dan sebagainya, kita ikut jalan yang betul. Okay? Betul. Jadi keadaan tu akan memberi mungkin manfaat yang baik kepada orang. Cabaran masa depan, misal takut ramai orang berada di wad Tanjung Rambutan, ya, wad bahagia dan sebagainya, disebabkan daripada anxiety je, pada mula-mula stres je. Lepas tu anxiety, lepas tu depression, lepas tu commit suicide. Jadi ini adalah cabaran yang paling besar sebab 424,000 orang yang mengidap masalah mental tu bukan sedikit. Bukan sedikit. Ya, betul. Jadi penting kaunseling untuk bantu masyarakat di Malaysia. Kita juga nak hapuskan isu bunuh diri dan sebagainya. Kita tak nak jadi macam Jepun kan? Ya, ada satu hutan yang boleh pergi bunuh diri. Kita tak ada macam tu. Kita tak nak macam tu. Simpang, Para-para minta lelaki simpang. yang maskulin, anda masih lagi maskulin walaupun anda pergi kaunseling. Saya tak kahwin lagi. Walaupun ada masalah keluarga ke apa, jangan risau, hubungi saja apakah kaunselor di Google, di call dan talian online dan sebagainya lah. Betul. Okey, yang terakhir Mr. Al. Ada lagi ya? Yang terakhir lah, ini yang terakhir insyaAllah. Boleh. Jadi bagaimana kaunselor boleh bantu sebenarnya untuk masyarakat ni lebih selesa untuk bercakap dengan kaunselor, mungkin bersifat lebih terbuka untuk pergi kaunseling. Macam contohnya mungkin masa di sekolah dah terima satu feedback yang buruk daripada kaunselor dan sebagainya. Tapi bila dah besar ni untuk memperoleh kepercayaan balik tu susah. Jadi Mr. Al sebagai kaunselor sendiri yang diiktiraf, boleh tak bagi apa-apa kepada penonton yang untuk bersihkan balik otak mereka yang mungkin trauma dan sebagainya. Betul, kita kena faham dalam kehidupan ni kaunselor juga manusia. Okay? Mereka juga tak terlepas daripada tekanan. Jangan ingat kalau kita jumpa kaunselor tu memang tak pernah ada masalah. Tak. Mereka pun manusia. Kabi kusyik, kabi kham. Kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita sedih. Sama. Betul. Okay? Jadi apa yang kita boleh buat sebagai kaunselor, yang mana yang pernah dah jadi kaunselor sentiasa dapatkan seminar, sentiasa dapatkan workshop lagi, belajar lagi ilmu daripada kaunselor-kaunselor yang hebat-hebat. Mr. pun belajar lagi daripada profesor-profesor. Jadi insya-Allah boleh bantu. InsyaAllah. Jadi kepada anda, kata bila ada masalah tipu musibah, jangan takut untuk jumpa dengan kaunselor. Kerana kita ada banyak inisiatif daripada pihak kerajaan sendiri. Bagaimana untuk hubungi mereka, terus pergi pada Google. Segala masalah anda akan diselesaikan. Betul. Kalau anda nak bercakap dengan Mr. Al, anda boleh terus ke IG Mr. Al dan dapatkanlah bantuan apa yang patut. Macam tu. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Al kerana sudi kongsikan dan rungkaikan lagi stigma kita ni. Betul. Saya nak jemput Mr. Al lagi untuk topik yang lain. Ya, stigma lain pula. Stigma lain pula. Baiklah, kita nak bye-bye dulu kepada penonton kita. Saya Adelina. Saya Adiza Hisham. Teruskan bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum. Bye.